Saudara, keputusan Muktamar Tahunan PAS Pusat kali ke-57 di Markas Tarbiyah PAS Pusat Taman Melewah baru-baru ini mengundang pelbagai persepsi. Ada yang mendakwa dengan kemenangan Haji Muhammad Sabu sebagai timbalan Presiden PAS menunjukkan bahawa golongan ulama sudah tidak relevan dalam PAS. Malah PAS didakwa meninggalkan negara Islam apabila presidennya membuat ucapan dasar yang bertajuk membangun negara kebajikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, anda bersama saya Muhammad Rashidi Hassan dalam rancangan Persepsi Terbitan TV PAS untuk Araka Daily. Saudara, pada hari ini kita mengundang timbalan Presiden PAS Tuan Haji Muhammad Sabu yang menang dalam Muktamar PAS ke-57 di Taman Melewah baru-baru ini. Tuan Haji, keputusan Muktamar Tahunan PAS Pusat kali ke-57 di Taman Melewah baru-baru ini mengundang pelbagai persepsi. Antaranya persepsi bahawa dengan kemenangan Tuan Haji, golongan ulama diketepikan dalam PAS dan banyak lagi isu-isu yang berkaitan, dan PAS dikatakan menggugurkan negara Islam dengan menubuhkan negara kebajikan. Untuk kali ini saya akan bertanya soalan pertama ialah, apakah bermakna kemenangan Tuan Haji ini golongan ulama ataupun ulama diketepikan dalam PAS? Silakan. Pertama sekali, PAS daripada awal kepimpinannya adalah gabungan daripada semua golongan, sama ada aktivis parti, profesional atau ulama. PAS pernah dipimpin oleh ulama, iaitu Tuan Guru Haji Fuad Hasan, kemudian dipimpin oleh Dr. Abbas Alias, Dr. Burhanuddin Al-Ilmi, kemudian Datuk Asri Haji Muda, Profesor Zulkifli Muhammad, dan sampailah sekarang ini berbagai latar belakang. Pada tahun 82, pemuda mengutarakan kepimpinan ulama, dan tahun 83 diterjemahkan dalam bentuk perlembagaan, iaitu dibentuk Majlis Syura Ulama. Majlis Syura inilah badan yang tertinggi dalam parti, di mana dasar parti dikawal oleh Majlis Syura dan juga disiplin juga dipegang oleh Majlis Syura. Majlis Syura ini orang yang bukan latar belakang pengajian Islam tidak boleh berada di situ. Artinya begitu keistimewaan diletakkan kepada ulama. Adapun badan eksekutif daripada presiden ke bawah boleh sesiapa saja. Boleh orang berlatar belakang khusus dalam pengajian Islam atau dalam pengajian yang lain. Barangkali ahli PAS tersilap faham di peringkat awal, tapi sekarang ini penjelasan demi penjelasan terutama dibuat oleh Presiden PAS ni, Tuan Guru Haji Melewati Awang. Begitulah dulu Allahyarham Ustaz Fadhil Muhammad Noor, iaitu siapa saja yang dianggap diterima oleh ahli dan boleh menjadi pemimpin PAS. Cuma duduk dalam majlis syura mesti ada kelulusan dan kita kebolehan tertentu dalam memahami hukum hakam dan juga selok-belok bahasa Arab. Tidak timbul langsung bahawa sekarang PAS mengenepikan ulama dan sebagainya. Ini adalah tuduhan lagaan daripada musuh-musuh politik kepada parti Islam itu sendiri. Ya, Tuan Haji, sebelum muktamar akhbar keputusan misalnya telah memainkan isu-isu yang berkaitan dengan ulama dan profesional ini, di mana usulan sendiri memainkan isu kekakalan ulama dan sebagainya. Jadi dia mengundang berbagai persepsi negatif terhadap PAS. Jadi minta pandangan Tuan Haji. Kita heran kenapa tiba-tiba utusan pergi sayang pada pimpinan ulama. Selama ini mereka lah yang mencerca ulama-ulama kita, bahkan kewibawaan ulama untuk memimpin dan sebagainya. Kita tidak langsung mencerca ulama, bahkan kita martabatkan seperti yang kita sebut tadi. UMNO sendiri meletakkan ulama sebagai duduk dalam biro agama, sama dengan biro sokan, biro pertanian, biro-biro yang lain. Tapi kita tidak letakkan dalam lujnah. Dia paling yang berada bersama ialah Dewan Ulama. Lebih atas pada segala-galanya Majlis Syura.
berlainan sekali dengan perlembagaan UMNO. UMNO tiba-tiba sayang kepada ulama, hanyalah lakonan sementara untuk mengelirukan orang Melayu dan juga cuba mengelirukan ahli-ahli PAS. Alhamdulillah, ahli-ahli PAS tidak terkeliru dengan serangan media yang dimiliki oleh UMNO. Ya. Dengan keputusan ini nampaknya mereka cuba beralih bahawa kepimpinan baru ya Tuan Haji dan juga Datuk Usam dan Salahuddin dan Mahfuz ini golongan Anwariyun pula. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ini DAP suka dengan kabinet ini. Jadi minta pandangan Tuan Haji. Kalau DAP suka, keadilan suka, baguslah. Artinya ramailah lagi orang yang akan suka kepada Pakatan Rakyat dan PAS sekarang dilihat boleh memimpin semua rakyat Malaysia. Saya menyebut dalam ucapan saya ketika penggulungan, Mursyidul Am pernah menyebut dalam Muktamar Dewan Pemuda di Terengganu, UMNO tidak kuat. Kekuatan mereka adalah karena dia ditongkat oleh MCA dan MIC. Kalau tongkat itu patah, tersongkurlah UMNO. Sekarang tongkat itu sedang patah. Kita nampak bahawa MCA, MIC tidak boleh pulih. Bahkan orang bukan Melayu semakin yakin bahawa PAS boleh memimpin, bahkan boleh mengganti tempat UMNO. Inilah yang merisaukan UMNO sekarang, dan mereka yang tinggal kepada mereka, saki-baki yang menyokong mereka ialah orang-orang Melayu yang mereka dapat bertahan sekarang dengan isu perkauman yang dimain oleh mereka. Isu-isu lain untuk menakutkan orang ramai kepada PAS ianya telah berlalu. Tambahan pula, bila kita berada dalam Pakatan Rakyat, kita sering berdialog, berjumpa dan menyelesaikan beberapa perkara, termasuklah menandatangani perjanjian bersama, iaitu kita menerima Islam sebagai agama persekutuan, termasuk DAP dan sebagainya, menerima Perlembagaan Negara Pasal 153. Semuanya ini menandakan bahawa bila parti-parti politik duduk semeja dan boleh berunding, kalau ini dapat diselesaikan, maka UMNO dan Barisan Nasional menuju kepada garis akhir dalam politik mereka. Kita sentuh sikit tentang kedudukan golongan ini macam MIC, MCA. Menyedari bahawa isu perkauman itu gagal diatasi oleh UMNO dan BN setelah 50 tahun berkuasa. Tidakkah barangkali masanya untuk kita Pakatan Rakyat untuk berdialog dengan MCA, gerakan dan sebagainya, untuk mereka keluar pada BN dan mengganti kita? Bagaimana? Kita bersedia bertemu dengan siapa saja. Saya menerima ratusan SMS yang memberi ucapan tahniah. Di antara yang memberi ucapan tahniah, di antaranya daripada pemimpin-pemimpin UMNO, daripada pemimpin MCA, dan daripada orang-orang awam biasa, dan sudah tentulah yang paling banyak dari kalangan Pakatan Rakyat dan NGO. Itu menandakan pengharapan mereka begitu tinggi kepada PAS sekarang, kepada Pakatan Rakyat. Dan kita nampak memang UMNO sepatutnya dan semestinya gelisah dengan perkembangan ini. Sebab saya kata tadi, kubu pertahanan mereka mulai relai. Pergantungan mereka hanyalah di atas isu perkauman Melayu yang sempit, yang orang Melayu pun sedar bahawa isu Melayu itu digunakan hanyalah untuk mengekalkan pemimpin UMNO untuk terus berkuasa. Nampaknya dalam isu ni selepas pada muktamar ni pun pemimpin UMNO tetap masih lagi merayu. Mereka masih lagi kononnya mereka terbuka lagi dalam untuk berpaduan dengan PAS ni. Bagaimana? UMNO merayu nak berkawan dengan PAS, tapi pada masa yang sama tindakan mereka tidak nampak langsung yang mereka itu nak berkawan. Dalam keadaan mereka nak berkawan dengan PAS, waktu itulah ditarik royalti minyak ke negeri Kelantan, di mana orang yang tanda tangan perjanjian royalti minyak itu masih hidup, iaitu Tengku Razali Hamzah dan Tun Saleh Abbas. Kalau perjanjian itu boleh dikhianati, apakah alasan dan pegangan yang kita boleh pegang yang UMNO tak khianati? Bila kita bekerjasama dengan mereka, telah mereka khianati pada tahun 77 yang lalu, sedang mereka khianati di Terengganu dan juga Kelantan, iaitu soal perjanjian Petronas,
dan apa alasan lagi untuk mereka tidak khianat kepada PAS pada masa yang akan datang kalau kita bekerjasama dengan mereka. Oleh itu, bagi kita bersama dengan Pakatan dan kita mau UMNO jadi pembangkang pula lah pada masa yang akan datang. Tuan Haji, saya ingin tanyakan kepada Tuan Haji, dakwaan media pro UMNO bahawa PAS ini meninggalkan negara Islam yang menjadi asas perjuangannya, dengan Presiden PAS sendiri membawa dasar baru iaitu membangun negara kebajikan. Jadi minta Tuan Haji terangkan isu. Mimpi-mimpi UMNO ni kalau dia tak bercakap pun lebih baik. Orang tidak tahu yang mengatakan mereka tidak tahu. Kalau dia bercakap, baru terserlahlah ketidaktahuan mereka itu. Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW meletakkan gelaran negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang baik yang mendapat pengampunan daripada Tuhan. Di situ nama Allah pun tak disebut hanya Rabb sebagai Tuhan, dan negara yang baik dan menjalankan dasar Islam, perundangan Islam dan sebagainya. Jadi kita kata Mahathir sendiri pernah mengisytiharkan Malaysia negara Islam sempena dengan perhimpunan parti gerakan, tetapi apa yang ubah substan di dalam negara itu? Sebab itu ia tidak memberi erti langsung kepada negara Islam yang diisytihar oleh Dr. Mahathir. Negara kebajikan ini akan diisi dengan program-program welfare, kebajikan kepada rakyat, dan sebaik mungkin kita haraplah PAS yang akan memimpin bila mendapat kuasa nanti buktikan dengan menunjukkan bahawa kita negara yang telus, negara yang beri kebajikan, negara yang menjalankan pemerintahan yang baik, good governance. Ini perlu dijelmakan. Kalau kita gagal menjelmakan good governance ini, barulah selepas itu negara kebajikan ini akan dipertikaikan. Oleh itu menjadi cabaran kepada kita, dan bagi apa yang UMNO sebut itu, mereka kalau kita sebut negara Islam, mereka kata backward, kembali ke zaman unta. Bila kita sebut negara kebajikan, mereka kata kita meninggalkan negara Islam. Sebenarnya mereka sedang mencari helah mengekalkan sokongan rakyat kepada mereka. Itu saja, bukan soal dasar Islam atau negara Islam kepada mereka. Dalam isu ini nampaknya media pro PN dalam ketakutan mereka mendakwa bahawa mereka tahu dengan kebajikan itu ada asas di situ, ada implikasi politiknya di situ. Maka mereka mendakwa bahawa golongan yang baru menjadi pemimpin ini adalah golongan gila kuasa. Mana sanggup buat apa saja, dan ada prinsip untuk menang keputusan. Memang kami gila kuasa sebab kami nak ambil kuasa daripada orang yang gila. Jadi orang yang gila ni tidak boleh kita biarkan mereka memerintah terus lama. Bayangkan 1 tahun berlaku kebocoran lebih 28 bilion, jenayah yang semakin meningkat, indeks rasuah kita pernah capai sehingga 5.5/10, sekarang turun kepada 4.9. Artinya peningkatan rasuah, peningkatan jenayah, berlaku kenaikan harga barang, pembaziran berterusan dilakukan, termasuklah sekarang ini di atas nama lawatan ke luar negara, Perdana Menteri mengambil kesempatan untuk membuat kerja-kerja perkahwinan anak dan sebagainya. Ini semua menggunakan wang rakyat. Begitulah juga tidak pernah isteri Perdana Menteri menghabiskan wang rakyat, wang negara sedemikian rupa seperti isteri Perdana Menteri sekarang. Oleh itu kita nampak mereka yang berkuasa ini perlu ditamatkan kuasa mereka. Dan kita berjanji untuk membuat pentadbiran yang lebih baik, terutama menjaga keuangan. Dan jikalau kita juga satu hari nanti melakukan kerja-kerja gila seperti ini, rakyat boleh menghukum Pakatan Rakyat pada waktu itu. Buat masa sekarang, kita mesti mengambil kuasa daripada orang yang gila ini. Okey, Tuan Haji, untuk mencapai matlamat keputerajaan itu atau golongan ini, reformis ini harus membuat perubahan-perubahan dalam PAS, dan saudara dan rakan-rakan sudah dilihat sebagai golongan yang memacu perubahan itu. Jadi apakah agenda saudara pada tahun ini? Agenda terdekat ialah kita nak menjayakan, menyokong himpunan bersih, iaitu untuk menuntut pilihan raya yang adil. Apabila rakyat tidak percaya lagi dengan keputusan pilihan raya,
kita amat bimbang ia akan berlaku seperti di negara-negara Timur Tengah. Kita nak menganjurkan bersih ini tujuan untuk mendapatkan pilihan yang adil, artinya kita amat mencintai keamanan. Kita haraplah pihak polis, Majlis Keselamatan Negara consider perkara ini. Bila kita lihat Mesir yang menang pilihan raya parti pemerintah dengan 98%, tetapi bila rakyat tidak terima putusan pilihan raya itu, berlakulah apa yang telah berlaku. Begitulah juga di Yaman, begitulah juga di Tunisia, begitulah juga di Libya, di Syria. Apakah kita mahu Malaysia jadi seperti di negara-negara Arab? Kalau tidak mahu, kita harap kerajaan memperbaiki sistem pilihan raya, biar rakyat puas hati. Rakyat boleh terima, sama ada Barisan Nasional kalah pun rakyat terima, Pakatan Rakyat menang pun tak apa. Sama ada BN kalah atau Pakatan Rakyat menang, rakyat boleh menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Ini tugas pertama. Seterusnya kita akan menyusun kerja untuk hadapi pilihan raya yang boleh berlaku bila-bila masa. Dan negeri-negeri yang kita perintah mesti dipertingkatkan, menunjukkan di sudut berlainnya kita daripada UMNO. Kita tidak mau PAS ganti UMNO, kita mau revisi semua perangai-perangai UMNO. Tidak membuat tenda terbuka, tidak ada hizbah, tidak telus, tidak memberi kebebasan, iaitu cuba ke arah mendedak apa yang dipanggil OSA. Kita mesti buat Free Information Act. Perkara ini mesti kita lakukan untuk menunjukkan kita berbeza dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kalau kita mengekalkan ini semua, kita berjaya ambil alih daripada UMNO dan Barisan Nasional, tapi kita akan mengekalkan tabiat yang sama. Inilah yang Bahamat cuba memberi pandangan-pandangan supaya kita betul-betul membuat perubahan untuk menjadi kerajaan yang lebih baik, ataupun kerajaan yang dipanggil good governance pada masa yang akan datang. Bukan ganti tempat UMNO dan mewarisi segala korup praktis yang dibuat oleh mereka. Okey. Dalam akhir sekali Muhammad, dalam memikul amanah ini dan Muhammad dilantik dipilih sebagai Perdana Presiden PAS, apakah harapan Muhammad ataupun amanat Muhammad kepada parti dan seluruh ahli? Parti akan terus, kita harap terus bergerak, dan terutama menjelang pilihan raya kita betul-betul terlibat sebagai satu pasukan, dan kerja-kerja teknikal dalam pilihan raya perlu dibuat, terutama daftar pemilih. Sebelum daftar automatik dilaksanakan di Malaysia, daftar pemilih yang akhir ini perlu dipergiatkan sepenuhnya. Persiapan hadapi pilihan raya dari sudut keuangan, jiwa, kekuatan perlu ada, dan kita eratkan perpaduan di antara Pakatan Rakyat dan dewan-dewan pemuda muslimat dan juga ulama akan bersama dengan Jawatan Kuasa Agung, dan kita akan bergerak serentak untuk menuju kepada negara kebajikan, negara yang adil, ataupun yang slogan yang kita selalu guna, PAS untuk semua, PAS for all, bukan all for PAS. Itu yang perlu ditekankan. Okay. Terima kasih Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Mak Sabu. Saudara, kita sudah memuramah Timbalan Presiden PAS dalam isu-isu yang agak kritikal, dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini dalam program yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.